Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuka pembentangan bagi kumpulan kami di bawah tajuk isu-isu berkaitan dengan pendidikan dengan sedikit pengenalan. Baik, secara asasnya, pendidikan ini merupakan satu komponen yang sangat penting dalam usaha untuk kita membangunkan sama ada diri sendiri, masyarakat ataupun negara ke tahap yang lebih baik. Jadi bila kita cakap soal pendidikan di Malaysia khususnya, pendidikan di Malaysia ini tidak dikatakan sempurna apabila seorang itu dah tamat pelajaran di peringkat institusi pengajian tinggi atau IPT. Sebaliknya dia kena ada satu usaha yang berterusan untuk memberi sumbangan kepada negara itu sendiri. Jadi dalam kita bercakap soal pendidikan yang orang kata bermatlamat jelas untuk memanusiawikan manusia, sebenarnya kita tidak boleh lari daripada realiti bahawa di negara kita sendiri pun masih ada isu-isu ataupun cabaran yang berkaitan dengan bidang pendidikan ini. Sebagai contoh, pada 2017 kita digemparkan dengan kematian arwah Zulfarhan Osman. Jadi sebenarnya isu ini memberi satu tamparan kepada satu sektor pendidikan di negara kita sejauh mana pendidikan itu berupaya untuk membentuk kemenjadian pelajar itu sendiri. Jadi dalam pembentangan ini kita akan mengalah sedikit secara serentas lalu berkenaan dengan sejarah pendidikan di Malaysia, pendidikan dari kacamata Barat dan Islam, isu-isu ataupun cabaran yang ada dalam sektor pendidikan di Malaysia dan apakah solusi untuk kita menangani masalah itu serta beberapa refleksi dakwah yang boleh kita jadikan renungan. Okey, sekarang kita akan lihat sedikit berkenaan dengan sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia, di mana kita dapat bahagikan kepada dua fasa, iaitu fasa sebelum merdeka dan selepas merdeka tahun 1997. Fasa sebelum merdeka kita dapat pisahkan kepada dua tempoh, iaitu tempoh sebelum kedatangan penjajah dan selepas kedatangan penjajah. Adapun untuk sebelum kedatangan penjajah, pendidikan ini dalam ruang lingkup ilmu keagamaan, di mana mereka menerapkan sistem pondok yang mengajarkan dan memberi penekanan tentang ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan Al-Quran, akhlak, etika dan sebagainya. Jadi matlamat ataupun impak daripada sistem pondok yang digunakan ini dapat melahirkan seseorang yang mempunyai etika, yang mempunyai ilmu agama yang baik dan sebagainya. Jadi bila datang dari pihak penjajah, sistem pendidikan tersebut telah bertukar daripada sistem tradisional ataupun sistem pondok tadi telah berubah menjadi sistem vernacular, di mana wujudlah sekolah-sekolah vernacular Melayu, vernacular Cina dan India yang mana diuruskan oleh kaum masing-masing. Jadi saya tidak langsung mewujudkan satu jurang pendidikan ataupun mewujudkan jurang perpaduan lah antara kaum-kaum di Malaysia pada ketika itu. Dan untuk pendidikan vernacular ini, sekolah Cina dibiayai oleh sekolah Cina sendiri, India diuruskan oleh India, Melayu diuruskan oleh Melayu. Jadi mereka menggunakan kurikulum yang berasal daripada negara asal sendiri. Kalau Cina dari Cina lah, kalau India dari negara India. Jadi selepas kemerdekaan pula tahun 1997, pendidikan dah mula berubah, di mana pendidikan dah diberikan sama rata kepada semua rakyat, dan penekanan mereka pada ketika itu lebih menumpukan kepada usaha untuk merapatkan jurang perpaduan dan melahirkan masyarakat yang berintelektual. Jadi mereka menggunakan salah satu caranya mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan bahasa pengantar di sekolah rendah jenis kebangsaan adalah mengikut bahasa ibunda masing-masing. Jadi guru yang mengajar pula adalah guru-guru yang terlatih lah, yang memiliki kepakaran, dan kurikulum yang mereka gunakan pada ketika selepas kemerdekaan adalah kurikulum yang telah ditetapkan. Jadi apa refleksi dakwah yang kita boleh simpulkan, yang boleh kita renung daripada sejarah ini adalah sebenarnya kedatangan penjajah telah mewujudkan satu dikotomi dalam pendidikan ataupun satu pengasingan, pemisahan, di mana kalau sebelum kedatangan penjajah kita menekankan sistem pondok ataupun ilmu keagamaan. Jadi bila datang penjajah, mereka memperkenalkan sekolah vernacular yang memisahkan sistem agama dengan ilmu akademik, ilmu agama dan ilmu akademik. Jadi ini secara langsung mewujudkan bibit-bibit sekularisme. Jadi kalau kita yang memahami sekularisme itu apa, maka kita akan terlepaslah ataupun kita dapat mengawal diri kita daripada masalah ini. Baik, seterusnya kita akan mempelajari mengenai pendidikan daripada perspektif Barat. Barat memecahkan pendidikan mereka ini kepada pembawaan kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan tradisional dan yang kedua adalah golongan moden. Jadi aliran yang terdapat dalam golongan tradisional ini ada dua yang utama, iaitu yang pertamanya adalah essentialism dan yang kedua adalah perennialism. Essentialism ini sebenarnya golongan yang lebih memfokuskan kepada pendidikan yang
mementingkan kepada penguasaan teori sesebuah subjek, isi kandungan sesebuah subjek, ataupun kemahiran-kemahiran asas seperti mengira. Jadi metod pembelajaran mereka ini lebih memfokus kepada 3M, iaitu membaca, mengira dan juga menulis. Berbeza pula dengan perennialism. Perennialism ini lebih memfokuskan kepada kemenjadian seseorang murid itu berdasarkan kemampuan mereka, kemahuan mereka, kebolehan mereka, kepakaran mereka. Jadi penilaian teori dalam aspek perennialism ini tidak difokuskan sangat. Maka pendidikan yang diterapkan oleh perennialism ini berdasarkan kemampuan seorang murid itu, dan guru pula dalam metod pembelajaran mereka adalah sebagai insan yang mengembangkan bakat-bakat anak-anak murid mereka. Jadi setelah barat ini maju, maka muncullah tokoh-tokoh baharu dalam falsafah pendidikan. Jadi namalah falsafah tersebut sebagai pendidikan moden. Jadi muncullah aliran-aliran seperti progressism, iaitu yang diperkenalkan oleh John Dewey, di mana dalam aliran ini John Dewey bagi beliau mendefinisikan bahawasanya pendidikan itu bukan sahaja perlu memfokuskan kepada teori, tetapi teori tersebut perlu sesuai dengan keadaan realiti semasa ataupun realiti keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Jadi bagi John Dewey ini, sistem pendidikan yang beliau mahu adalah apabila seseorang itu mempelajari ilmu sains, semestinya ilmu sains itu boleh mendidik para pendidiknya itu untuk memahami aspek-aspek masalah yang boleh digunakan mengenai teori-teori dalam sains. Contohnya seperti pencemaran alam sekitar. Mungkin subjek sains yang seorang pendidik itu belajar boleh untuk mengawal masalah tersebut. Seterusnya, aliran yang kedua adalah existentialism. Existentialism ini merupakan aliran yang menuntut kebebasan mutlak dalam pendidikan. Jadi kepada mereka yang menggunakan aliran ini, mereka tidak mempunyai badan-badan tertentu ataupun pemantauan autoriti tertentu untuk menentukan silibus ataupun menentukan proses pembelajaran mereka. Jadi cara ataupun metod yang mereka belajar dalam aliran ini lebih memfokuskan kepada pembinaan minat daripada aspek emosi, perasaan ataupun seni, tari dan sebagainya. Jadi mereka ini lebih memfokuskan kepada perkara tersebut dalam pendidikan mereka. Dan akhir sekali adalah aliran reconstructionism, iaitu aliran ini adalah lanjutan kepada progressism, di mana mereka memfokuskan bahawasanya teori tersebut perlu digunakan dalam alam realiti. Jadi bagi mereka yang dalam aliran ini, mereka menyatakan bahawasanya sekolah merupakan tempat untuk melahirkan manusia-manusia yang boleh menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di sekeliling mereka. Baik, setelah kita mempelajari mengenai perspektif pendidikan barat, kita nak lihat apakah sebenarnya perspektif yang dibawa oleh Islam mengenai sesuatu pendidikan. Jadi Islam ini menurut sarjana-sarjana dan juga para ulama dan juga tokoh-tokoh dalam pendidikan, mereka bersetuju untuk memberi definisi pendidikan menurut Islam itu adalah pendidikan itu mestilah matlamatnya bertujuan untuk membentuk pertumbuhan kepribadian manusia yang seimbang melalui latihan yang diberikan kepada seorang Muslim supaya iman dapat diterapkan di dalam diri mereka dan mewujudkan dalam diri mereka itu ikatan emosi kepada Islam dan membolehkan mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah serta ditadbir oleh sistem Islam. Dan mereka ini sebagai seorang pendidik, mereka akan merealisasikan diri mereka itu sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi definisi pendidikan Islam ini lebih merangkumi, bukan sahaja memfokuskan kepada pembinaan intelektual ataupun hanya memfokuskan kepada pembinaan rohani ataupun pembinaan luaran, tetapi pendidikan daripada aspek Islam ini lebih memfokuskan kepada pendidikan yang berteraskan kepada pembinaan Islam itu sebagai seorang Muslim yang mengetahui bahawasanya dirinya itu adalah seorang hamba dan juga hamba
hamba itu berperanan untuk menjadi seorang khalifah untuk memerintah bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada 3 ciri yang utama yang ditekankan oleh Islam mengenai pendidikan. Yang pertama adalah proses ta'alim, yang mana pembinaan pendidikan itu difokuskan kepada pembinaan kognitif, iaitu pembinaan akal manusia. Yang kedua, proses tarbiyah, di mana tarbiyah ini merangkumi aspek pembinaan pendidikan daripada aspek jasad, aspek rohani, aspek fizikal, yang melibatkan proses menganalisis. Jika ada kekurangan, kita tampung. Jika ada kelebihan, kita cuba untuk kekalkan. Jadi itulah proses tarbiyah. Dan akhirnya 2 elemen ta'alim dan juga tarbiyah ini mampu menghasilkan satu lagi elemen dalam pendidikan Islam, iaitu proses ta'adib, iaitu proses muliakan seseorang manusia itu dengan akhlak yang terpuji. Sebab itu, inilah proses yang diterapkan dalam pendidikan Islam. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung pula pada bahagian isu dan cabaran pendidikan di Malaysia, di mana saya bawakan 3 isu utama yang berlaku dalam pendidikan di Malaysia, iaitu sistem pendidikan pelbagai aliran, dikotomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam membentuk peribadi pelajar. Jadi isu yang pertama ialah isu sistem pendidikan pelbagai aliran, di mana ianya mempunyai perkaitan yang rapat dengan kewujudan sekolah vernakular. Antara permasalahan yang timbul dalam kewujudan sekolah vernakular ini, kita lihat masyarakat Melayu, Cina, India ini dipisahkan mengikut sekolah vernakular masing-masing, di mana masyarakat Melayu bersekolah di sekolah kebangsaan, masyarakat Cina bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina, begitu juga India bersekolah di sekolah kebangsaan jenis Tamil. Jadi kita lihat sistem persekolahan vernakular seperti ini menyebabkan hubungan pelbagai etnik semakin renggang, di mana seterusnya ia akan mewujudkan pula jurang pendidikan antara mereka. Kerana sekolah vernakular ini dia menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantar. Seperti bahasa Melayu digunakan oleh masyarakat Melayu, masyarakat Cina menggunakan bahasa Mandarin dan masyarakat India menggunakan bahasa Tamil. Selain itu, sekolah berasingan sebegini kita lihat masyarakat Melayu, Cina dan India kurang berinteraksi antara satu sama lain, menyebabkan mereka ini kurang mahir untuk berkomunikasi dalam menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Dan seterusnya, dengan lanjutnya sistem persekolahan vernakular sebegini, kita khawatir ianya akan menyumbang kepada ketidakperpaduan antara masyarakat Melayu, Cina dan India. Antara solusi utama bagi permasalahan sistem pendidikan pelbagai aliran kita lihat ialah melalui peranan dasar kerajaan itu sendiri, di mana sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil perlulah bergabung mengadakan pelbagai program bersama yang melibatkan penyertaan semua murid daripada pelbagai kaum. Dengan begini kita dapat lihat perpaduan dan hubungan silaturahim dapat dieratkan. Seterusnya, pengisian pelajaran di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil perlulah diselaraskan semula dengan menggunakan isi kandungan yang sama dengan menambah bahasa Mandarin, bahasa Tamil sebagai mata pelajaran wajib. Yang seterusnya, satu sistem persekolahan boleh dijalankan melalui penggabungan elemen termasuklah kebudayaan, pemakanan, adat resam yang terdapat dalam sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Isu yang kedua ialah dikotomi dalam pendidikan, di mana jika kita lihat dikotomi ini adalah suatu pemisahan ilmu antara ilmu agama dan juga ilmu pendidikan umum. Jadi kalau mengikut kepada Islam, Islam itu tidak memandang ilmu tu secara berpisah-pisah, akan tetapi Islam memandang ilmu tu secara universal dan tidak ada istilah pemisah di dalam ilmu. Jadi permasalahan utama dikotomi dalam pendidikan ini kita lihat dengan adanya dikotomi ini, ianya akan membawa kepada sekularisme, iaitu pemisahan urusan dunia dan juga urusan agama. Permasalahan yang seterusnya, jika dikotomi ini ada dalam pendidikan, ianya akan melahirkan suatu sistem pendidikan yang berteraskan barat, iaitu sistem dualisme. Di mana dualisme ni kalau kita lihat akan terbentuknya dua sistem aliran persekolahan, iaitu persekolahan beraliran kebangsaan dan satu lagi sekolah kebangsaan aliran agama. Permasalahan dalam sekolah
dua aliran ini kita lihat sekolah agama ini dia hanyalah menumpukan subjek-subjek yang berkaitan agama sahaja dan kurang menumpukan perhatian terhadap subjek-subjek pendidikan umum. Begitulah sebaliknya dengan sekolah aliran kebangsaan, di mana sekolah tersebut hanyalah memberikan tumpuannya semata-mata kepada subjek pendidikan umum sahaja. Natijahnya lahirlah pelajar yang tidak ada keseimbangan dalam duniawi dan juga ukhrawi. Baiklah, solusi bagi isu dikotomi dalam pendidikan ini kita lihat antaranya kita boleh melakukan integrasi ilmu, iaitu islamisasi ilmu. Dengan mengislamisasikan sesuatu ilmu pengetahuan, kita dapat menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai landasan utama dalam berfikir. Melalui islamisasi ilmu juga, kita dapat lihat kita tidaklah hanya mempelajari sesuatu subjek itu secara teori semata-mata ataupun dikenali sebagai naked science, tetapi kita juga mempelajari ilmu pengetahuan tersebut daripada aspek kerohanian juga. Isu yang terakhir ialah isu pendidikan dalam membentuk peribadi pelajar, di mana kita lihat dalam pembentukan kepribadian seseorang pelajar, ianya berkait rapat dengan pendidikan, di mana pendidikan ini ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekumpulan manusia dalam usaha mendewasakan melalui usaha upaya dalam pengajaran dan pelatihan. Akan tetapi, kita lihat pelajar pada hari ini terjerumus dalam gejala-gejala negatif seperti gejala sosial. Antara contoh gejala sosial pelajar adalah seperti ponteng sekolah, melawan guru, buli, gangsterism, dadah, vandalism dan sebagainya. Dan faktor utama berlakunya gejala sosial di kalangan pelajar ni adalah terdiri daripada pelbagai faktor. Antaranya seperti faktor perkembangan diri, iaitu perasaan ingin tahu, faktor rakan sebaya, pengaruh perkara negatif, pengaruh keluarga iaitu kurang didikan agama dan perhatian, dan juga faktor pendidikan di sekolah. Bagi solusi isu ketiga ini, kita lihat terdapat pelbagai solusi yang boleh diketengahkan. Antaranya ialah melalui peranan sekolah, iaitu dari segi pendidikan dan juga kaunseling, di mana kaunseling ini membantu perkembangan pelajar dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi kalau kaunselor di sekolah, kita lihat ianya dapat membantu pelajar melihat masalah mereka secara holistik dan meningkatkan keupayaan pelajar tersebut dalam menghadapi permasalahan hidup. Seterusnya, daripada aspek guru sebagai co-counselor di sekolah bertindak dalam membentuk kefahaman dan kepribadian pelajar daripada aspek teori dan juga praktikal. Seterusnya, dengan memberikan ilmu pendidikan Islam yang menyeluruh mengikut kurikulum yang telah ditetapkan serta mengislamisasikan ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu sains, sejarah dan sebagainya. Yang keduanya ialah melalui peranan keluarga, di mana ibu bapa seharusnya mencorakkan tingkah laku yang baik, didikan agama yang secukupnya, menerapkan nilai-nilai murni, memberikan kasih sayang dan pengawasan yang secukupnya. Secara kesimpulannya, sememangnya kita tahu Malaysia ini masih lagi bergelut dengan isu-isu di dalam sistem pendidikan. Jadi dalam kita menangani isu-isu pendidikan ini, penerapan agama dan prinsip dakwah haruslah ditekankan, kerana dengannya isu-isu dalam pendidikan ini mampu dikawal dan diasasi. Jadi sebagai kesimpulan daripada perbincangan kali ini, dapat kita rumuskan bahawa sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia ini telah melalui satu perjalanan ataupun satu tempoh yang sangat panjang, hingga kan pelbagai perubahan telah berlaku daripada zaman sebelum merdeka, zaman semasa penjajahan hinggalah ke hari ini selepas zaman kemerdekaan. Jadi walau bagaimanapun dalam kelancaran negara kita nak menjana kemajuan dalam sistem pendidikan, kita sebenarnya tak terlepas daripada isu ataupun cabaran yang sedang tertimbul disebabkan oleh salah satunya kesan langsung ataupun kesan yang pandangan yang ditinggalkan oleh penjajah British pada suatu ketika dahulu. Jadi sebenarnya dalam menangani isu ini, semua pihak sama ada diri sendiri, masyarakat, pihak sekolah ataupun kerajaan perlulah berganding bahu untuk menyelesaikan ataupun untuk setidak-tidaknya mengurangkan masalah ataupun isu yang berlegar dalam ruang lingkup pendidikan di negara kita. Jadi kesedaran daripada kita semua ini sangat berperanan untuk memastikan hasrat ataupun cita-cita yang kita nak lahirkan daripada pendidikan itu betul-betul menjadi kenyataan. Nak membentuk satu pelajar yang orang kata kemajuan pelajar itu dapat direalisasikan dengan sebaik mungkin. Jadi segala
falsafah sebalik pendidikan yang digariskan oleh Islam dapat kita realisasikan juga. Jadi saya kira sampai itu saja pembincangan untuk bulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.